Mari kita belajar mewujudkan plan kewangan hari ini. Kenapa seseorang perlu ada plan kewangan? Sebenarnya, plan kewangan ini adalah penting. Ia membantu kita memantau aliran tunai kita. Terdapat dua komponen penting dalam plan kewangan yang dibina, iaitu sumber pendapatan dan perbelanjaan. Pendapatan merupakan aliran tunai masuk, iaitu wang yang kita dapat. Pendapatan terdiri daripada dua jenis. Terdapat pendapatan aktif dan juga pendapatan pasif. Okey, apa itu pendapatan aktif? Pendapatan aktif merupakan pendapatan utama yang kita dapat. Contohnya, gaji, allowance, komisen dan sumber kewangan lain. Manakala pendapatan pasif merupakan pendapatan sampingan. Contohnya, sewa, faedah, dividen dan lain-lain lagi. Perbelanjaan merupakan aliran tunai keluar, iaitu kita guna wang kita. Perbelanjaan dibahagikan kepada dua, perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap. Perbelanjaan tetap merupakan perbelanjaan yang mesti dibayar atau dibelanjakan setiap bulan. Contohnya, kita sewa rumah, maka kita perlu bayar sewa. Beli insurans, ansuran rumah, ansuran kereta, semua ini adalah bayaran tetap. Manakala perbelanjaan tidak tetap akan berubah setiap bulan mengikut corak perbelanjaan seseorang individu. Contohnya seperti perbelanjaan petrol, barangan dapur, pembayaran bil elektrik, bil air dan sebagainya. Perbelanjaan tidak tetap kita boleh adjust setiap bulan. Aliran tunai positif wujud apabila jumlah pendapatan melebihi jumlah perbelanjaan. Manakala aliran tunai negatif wujud apabila jumlah pendapatan kurang daripada jumlah perbelanjaan. Okey, kalau kita ada aliran tunai positif, maksudnya kita ada wang yang lebih. Kalau kita ada negatif, maka setiap bulan pun kita tidak cukup wang untuk belanja. Sebelum kita wujudkan plan kewangan, terdapat 6 langkah. Langkah pertama, kita perlu menentukan tujuan yang hendak dicapai bagi matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Langkah kedua, kita perlu buat anggaran awal untuk mencapai setiap matlamat. Langkah ketiga, kita perlu mengira simpanan bulanan yang diperlukan untuk mencapai matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Langkah keempat, kita perlu menganalisis tabiat perbelanjaan. Langkah kelima, kita perlu menetapkan tempoh masa untuk mencapai setiap matlamat tersebut. Dan langkah terakhir, kita perlu menentukan strategi pendapatan yang akan membantu kita untuk mencapai matlamat kewangan itu. Mari kita melihat plan kewangan ini. Langkah pertama, tentukan matlamat yang hendak dicapai. Memang matlamat yang ditunjukkan di sini adalah sangat jelas. Buat anggaran pengiraan awal. Pengiraan sudah dibuat untuk setiap matlamat yang ingin dicapai.
Kira pula simpanan bulan yang diperlukan. Okay, so komitmen di bawah sini, komitmen simpanan sebulan. Berapa yang perlu disimpan pun telah dinyatakan. Analisis tabiat perbelanjaan. Apa corak yang perlu diadakan untuk menjimat wang? Tetapkan tempoh masa untuk mencapai matlamat. Berapa tahun? Tentukan strategik pendapatan yang akan membantu mencapai matlamat. Soalan 1. Abu bekerja di sebuah syarikat dan berpendapatan RM2,500 sebulan. Beliau juga menerima allowance sebanyak RM300 setiap bulan daripada majikannya. Abu perlu menanggung perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap masing-masing sebanyak RM1,860 dan RM900. Soalan A. Hitung aliran tunai bulanan Abu. Jelaskan jawapan anda. B. Jika perbelanjaan tidak tetap meningkat sebanyak 10%, apakah yang akan berlaku kepada aliran tunai Abu? Mari kita lihat jawapan A. Jumlah pendapatan adalah RM2,800. Jumlah perbelanjaan adalah RM2,760. Daripada sini kita nampak pendapatannya adalah melebihi perbelanjaannya. So, sebanyak RM40, iaitu aliran tunai adalah positif. Itu bermaksud Abu mempunyai lebihan tunai sebanyak RM40. Untuk soalan B, jika perbelanjaan tidak tetap meningkat sebanyak 10%, apakah yang akan berlaku kepada aliran tunai Abu? So, 10% itu daripada RM900 itu adalah RM90. Oleh sebab lebihan tunai bulanan cuma RM40 dan RM40 itu adalah kurang daripada RM90, maka aliran tunai bulanan Abu akan menjadi negatif, iaitu beliau akan mengalami defisit.